dikekalkan adatnya, dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Jumaat buat penonton-penonton setia Wanita hari ini. Seperti mana biasa jam 12 tengah hari anda bersama dengan kami, dan pada hari ini bersama Fahrin dan juga Fiza. Fa dan Fi. Ya. Fafi. Pipa. Dan kalau kita bercakap tentang hujung minggu hari Jumaat ni, ada dari beberapa negeri tu dah memang dah pun bercuti. Dan ada juga yang di kawasan Kuala Lumpur ataupun Selangor ni dah pun mula merancang perjalanan untuk menghabiskan waktu bersama dengan pasangan, bersama dengan anak, dan juga merancanglah untuk melawat atuk nenek di kampung dan sebagainya. Tapi Fahrin, cakap tentang melawat, aktiviti dan sebagainya di musim monsun yang dah pun bermula dari 4 November hinggalah ke Mac nanti, pastikan anda sentiasa cakna tentang keadaan cuaca semasa. Keselamatan diri, kesihatan, itu penting. Kerana antara apa yang saya tak terjangka ialah di awal pagi tadi sekitar Lemah hujan. Sangat-sangat lebat sebenarnya. Time tu pula kena pergi kerja awal kan. Ada briefing, ada meeting. So kena bangun awal dan sebagainya. Tapi kan sambil kita cakap tentang keselamatan, aktiviti bersama dan sebagainya, beberapa bulan je lagi ni Fahrin, sebenarnya dah pun nak masuk Ramadan dan juga Hari Raya. Lebih kurang 100 hari lagi, lebih kurang kita nak mengecap bulan Mac. Betul. Memasuki Ramadan. Tapi kan selain daripada kita dah mempersiapkan diri untuk melakukan amal ibadah dan sebagainya, tapi sebenarnya Fahrin, ramai juga dah mulalah ibu-ibu ataupun isteri dan sebagainya ni kan, dah mula nak tengok set-set. Set-set yang cantik untuk orang kata mendekorasi rumah anda. Dan ramai juga yang tanya kami di Wanita Hari ini, set Wanita Hari ini ni dapat daripada mana? Ini yang kami nak kongsikan kepada anda. Set yang ada di Wanita Hari ini adalah daripada Ella Furniture, yang mana set daripada Ella Furniture ini dapat memenuhi cita rasa anda. Tak kisahlah anda nak konsep rumah macam mana, perabotnya macam mana, daripada Ella Furniture ni boleh orang kata mengikuti cita rasa anda. Bukan saja cantik tapi juga selesa. Seperti mana anda lihat, kami berada di set Wanita hari ini. Baik, itu mengenai Ella Furniture. Dan seterusnya ada sesuatu juga yang menarik. Orang kata kalau setiap bulan tu kita ada 99, 10, 10, dan bulan ini kita ada 11. Jadi saksikan Shopee Kecoh 11.11 jualan hebat show pada 11 November jam 9 malam di TV3 dan Shopee Live. Dan ada ramai artis yang akan mengecohkan malam anda seperti Datuk Sri Vida, Izu Islam, Datuk Ismizal, Jananik, Sharifah Zarina, Ara Johari, Hakim Rusli, Ayah Amiruddin dan Ima Safwan. Memang confirm kecoh. Dan peluang untuk memenangi sehingga 11 juta shilling Shopee dan pelbagai hadiah hebat. Ada juga voucher hebat yang bakal menanti anda hanya di Shopee Kecoh 11.11 jualan hebat show 11 November 9 malam di TV3 dan Shopee Live. Seronoknya. Kita saksikan. Silakan. Jana, Shopee kali ini memang kecoh. Kecoh dan hebat, Izu. Ada persembahan hebat. Ada sketsa yang kecoh. Hadiah-hadiah menarik dan hebat. Siaran langsung 11 November. 9 malam di saluran Berikut. Okey, jeng. Kita dah pun ada magic dekat sini. Okey, sebenarnya kami nak kongsikan kepada anda antara barisan-barisan kuat, barisan-barisan hadapan luruhnya Bunga Cinta 2 dan Fahrin awak saya jejaka dan bunga. Jejaka dan bunga. Yang awak pegang tu itu bunga kegemaran saya. Awak tahu tak nama dia apa? Ini Lily kan? Pandai. Betul. Okey. Tapi sebelum kita nak berkongsi dengan Fahrin juga apa cerita di sebalik abang dan bunga di sana tu. Kita nak tanya, kita nak perkenalkanlah kita hari ini bersama dengan gandingan-gandingan hebat. Kita bersama dengan Reza. Apa khabar Reza? Alhamdulillah sihat. Kita bersama dengan Bella. Hai. Pasangan suami isteri ya? Yeah. Dan kita juga bersama dengan Ani. Apa khabar Ani? Baik, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Suara perut Best. Okey. Mungkin boleh kongsikanlah tentang luruhnya Bunga Cinta 2 ni. Apa keistimewaan dia, apa kesenambungan dia? Mungkin boleh nak kongsikan. Bagi saya keistimewaan untuk luruhnya Bunga Cinta 2 ni lagi intens. Of course watak saya antagonis kat situ lagi menggila orang kata. So kena tengoklah kalau tahu lebih lanjut. Apa kebanyakan konflik karakter-karakter kita yang
went through dalam musim pertama tu akan bersambung, so lebih kuat lah kan. Karakter Noh dengan Noha tu. Ya, betul. Kalau Noh pula, Noh. Oh, Noh pula macam yang orang tengok daripada awal sampai ke akhir, dia memang watak dia memang emosional lah. Sedih, orang kata macam-macam konflik untuk bercinta dengan Noha tu. So banyak liku dia yang tempoh, so kena ikutlah kisah antara Noh dan Noha dalam Nurulnya Bunga Cinta. Tapi kabarnya dalam kali ni ada banyak air mata yang dialirkan. Betul ke? Betul. Macam mana tu? Ada pembentungan pecah ke macam ni? Itu memang kita menjiwai sebab syuting pun jauh, so kita macam-macam bercampur bau rasa perasaan tu. Rindukan rumah, rindukan family. Serius lah. Rindu kucing. Okey, tapi macam Bella sendiri, watak Alin yang dibawakan dalam kali ini, adakah watak ini akan ada pengakhiran yang lebih baik ke, ataupun sebenarnya ada macam Alin akan move on daripada Noh ke, ataupun bagaimana? Okay, saya tak nak spoil, tapi I would say pengakhiran yang baik lah. Okey. Tapi kalau macam Anik lah sendiri kan, macam mana tu? Apa? Macam mana nak teruskan dalam konflik ini? Aduh. I mean, of course, core cerita ni percintaan antara Noh dengan Noha. Awal ni konflik. Orang ketiga lah. Orang ketiga lah. Tapi macam mana nak balancekan antara watak tu sendiri? Watak Macam bos dengan tu, dengan caring. bagi saya, kita awal tu dari segi caring dengan bos tu sama je. Sebab dia guna position dia sebagai bos untuk take care and protectkan Noha lah, dari segitu lah. Okey, jom kita kacau abang dan bunga kita ni lah. Sebab sebenarnya kita juga akan ada meet and greet, betul? Kita Dan akan di meet and greet nanti tu ada sesuatu yang istimewa. Kerana katanya mereka yang akan datang tu akan menerima bunga. Dan ini dia orangnya, dan mereka tak tanyakan. Kata betul tadi Farah Abdullah sebagai pengasas Fera Flora. Jadi Fera Flora ni dan juga kaitannya nanti semasa adanya majlis meet and greet tentang drama ini. Okey, Fera Flora sebenarnya kita memberi peluang kepada semua fans untuk buat bonding time dengan all the cast. Di mana pada waktu meet and greet tersebut nanti all the cast and also the fan yang datang tu akan dapat sama-sama membuat gubahan bunga. So fans dapat pilih-pilih bunga. Okay. So macam ni bunga kita ada banyak. Mungkin sambil-sambil tu antara mungkin gubahan bunga yang mereka akan terima. Sama-sama tu. So kat sini kita tak ada gubahan bunga sendiri yang dah siap, tapi pada waktu tersebut kita akan ada gubahan bunga, fans akan memilih sama-sama dengan artis lah. So contohnya pada hari tersebut fan boleh pilih, okey macam ni adalah rose lily. So di Fera Flora kita ada berbagai-bagai bunga. Kalau contohnya lily, tapi lily ada banyak jenis. So macam ni rose lily. Yang ni lily biasa. So fan boleh pilih satu. Kita kat sini kita gunakan konsep DIY. So you boleh unleash. Kita orang boleh jalan-jalan juga. Boleh cuba. Jangan bagi pilih sendiri. Pilih bunga awak. So kat sini kita Fera Flora's flower card ni kita dikenali sebagai flower menu curator. Kita ada banyak bunga yang kita dah pilih menu. You all tinggal macam pergi restoran, pilih je lauk-lauk. Ni lauk-lauk dia bunga. Angkat tangan. Jadi maksudnya kalau katalah macam ada orang nak buat kenduri ataupun macam mungkin wedding dan sebagainya kan. Jadi kalau dia nak konsep yang sebegini, selalu orang ada candy buffet lah. Ini flower buffet lah. Betul. So Fera Flora adalah flower card pertama di Malaysia yang menawarkan flower buffet untuk semua guest, tak kisah majlis, sama ada majlis perkahwinan ataupun launching or apa-apa event. So this is the perfect activity untuk guest dan juga host untuk sama-sama orang kata apa, ada bonding time lah kat sini juga kita bagi ni. So you all boleh pilih-pilih and then kita florist on site yang akan sama-sama wrapping. Nak buat demo kan? Jom, saya nak buat demo. Ada sesiapa nak pilih dengan saya tak? Boleh. Masa ni kita tunjuk kreativiti. Okey. Saya ada bawa bunga special. So yang ni macam ni semua bunga-bunga import yang sangat special. This one is running colours. Running colours, betul. Dia ada dua jenis. Running colours ni clone and then Sama-sama kita buat demo boleh? Okey, katalah nanti orang yang datang tu saya nak pilih bunga. Okey. Boleh, pilihkan. Okey, kita ambil. Sambil-sambil tu mungkin Reza dengan Anik boleh kongsikanlah juga apa sebenarnya, kenapa penonton perlu saksikan siri ini untuk musim kedua dan apa banyak perbezaan dengan musim pertama? Anak tambah dia pekat sikit. Perbezaan dia yang susah sikit lah. Dia sebab orang kena ikut musim pertama drama tu. Kalau tak ada ketinggalan, ada juga ulangan kan. Boleh
boleh tengok tonton juga kan. boleh. 1 sampai 20. Macam-macam konflik lah macam. Tapi saya tak boleh nak bagi tahu. Kalau saya bagi tahu ni tak boleh, memang tak boleh. Ini memang ini memang spoiler habis. Antara Reza-nya yang paling jelas saya lihat waktu Reza pertama belum kahwin, kedua dah kahwin. Dan lakonan lebih berkesan di yang kedua ni saya nampak. Lebih berkesan. Masa ada sekali kimia. Betul. Macam Ani ada cabaran tak bergandingan dengan Reza dengan pelakon-pelakon lain? Susah ke apa cabaran ni? Bila ada cabaran tu, I ask advice dari Reza actually. Kalau ada skrip semua tu, boleh tolong tak? Betul dia bagi advice. Bagi saya. Apa-apa pun dengan bantuan tim lah. Tim pengarah betul. Dia Abang Reza kan. Senang nak bekerjasama Abang Reza. Farudin senang. Tapi kali itu luruhnya bunga cinta yang bunga-bunga ini akan terus mekar. Kerana kita akan berikan kepada para peminat yang akan hadir pada meet and greet. Nanti sekejap lagi kita beritahu, teruskan bersama kami. Kita nak beritahu bila dan di mana meet and greet itu akan berlaku. Bella pilih bunga apa tu Bella? Banyak bunga pilih. Daripada gada bunga. Saya dah pilih yang ni. Bella pilih spray rose, running colours. Ni apa ni? Lawa ni. Yang ni peony. Selalu kecil-kecil kan, yang besar. Ada dia asal dia kecil sahaja. So sambil tu saya buat wrapping kan. So macam ni lah. So nanti fan dah pilih-pilih bunga bersama dengan artis. So nanti dia orang cuma perlu bagi sahaja bunga kepada saya dan florist team saya yang ramai-ramai ni akan sama-sama. Kita akan buatkan dia jadi bouquet. So macam ni dah pilih, dah DIY. Kita akan buatkan dia jadi bouquet. Sama macam di Europe, kita tak buat fancy bouquet. Dia cuma buat dia jadi simple wrapping. And Kita suka. Ya, servis yang sama yang you all boleh dapatkan di butik kami di Fera Flora Sungai Buloh. So, sama juga menu ni sikit. Kita ada lebih daripada 50 menu pada setiap hari. So, you all just perlu datang, mix and match and then buat sendiri bukit, kami akan rapkan. Apa nak tanya, kadang-kadang kita kan sayangkan bunga ni dah mahal-mahal cantik, tapi bunga tu tak akan layu. Ada. Layu dah kering kan. Betul. Lepas duruh dia kering. Kita boleh buat apa-apa ke bunga kering tu? Sebenarnya, ini adalah satu mitos di mana orang bila cakap dapat bukit tu, sayang nak buka bukit tu sebenarnya. Sebab dia cantik bukit tu, wrapping cantik. Tapi sebenarnya you all betul sayang bukit, tapi pada masa yang sama kita kena sayang bunga lebih daripada wrapper tu. So bila dah dapat bukit, just buka je the bottom part. Terus tapi masuk dalam kalau macam ni kita masuk semua gitu je. Itu signature kita, Fera Flora, kita suka buat simple wrapping macam ni. Whereby senang buka. Betul, ada highlight untuk bunga, gubah bunga bukanlah kepada wrapper tersebut tetapi kepada bunga itu sendiri. Farin depan ni akan pilih bunga, nanti puan tolong wrapkan, Farin balik nak bagi pada isteri. Betul. So sweet. Sebab tu sama juga aku pegang sendiri. So sama juga konsep di kedai kita. Ya, kita suka biar suami pilih sendiri untuk isteri. Jadi Anik pun dah kahwin? Belum lagi. Anik okey. Kita boleh beli tiket lain. Ini lebih Fiza. Yang penting tadi ramai tertunggu-tunggu nak tahu macam mana dapat bunga, berjumpa dengan artis-artis hebat kita ni. Jadi jangan lupa untuk saksikan luruhnya Bunga Cinta 2 setiap Isnin hingga Jumaat dan sertai peraduan tonton dan menang untuk menangi tiket ke Day Out bersama pelakon luruhnya Bunga Cinta 2 pada Khamis 14 November. Jadi apa yang anda perlukan tadi, tonton dan menang untuk menangi tiket ke Day Out bersama mereka. Menarik ni. Di Fera Flora nanti Betul. Fera Flora akan di sana bagi serve semua buffet bunga-bunga untuk you all bersama artis. Macam ni Bella dah pilih, this is your bouquet. Enjoy the flower. Tak cantik. Ni. Bagi. Tapi dengan ucapan, Ucapan kan, okey. Kenangan boleh hilang buat selama-lamanya, tapi cinta takkan hilang selama-lamanya. Betul. Saya dah beli bunga dekat sini dah sebelum ni. Masa nak mengurat Bukan masa mengurat, masa tengah syuting. Saya baru lagi. Betul. Okey, tapi nak tanyalah, antara Reza dengan Bella ni, ada tak antara anda berdua ni macam anak mak ke, anak bapak ke yang manja? Saya anak papa saya. I'm very close to my dad. Walaupun saya bukan bongsu, tapi semua dalam keluarga treat saya macam bongsu. Jangan cakap macam tu. Mak awak tengah tengok ni. Awak anak mak Saya semestinya anak mak. Kita datang daripada mak kita. Dari tadi lah nak kahwin tu menangis. Bagus, memang betul. Tapi susah tak nak hubungan rumah tangga ni bila macam kita rapat dengan ibu atau ayah kita? Ke sama je lepas? For me, tak susah sebab bila once saya dah rapat dengan my dad pun suka dekat Reza. So, jadi smooth. Dua-dua saling sayang. Saya rasa lagi. Reza? Kalau saya, sesamalah. Saya dapat, alhamdulillah saya dapat
mentua yang baik dan parents saya pun bagi sokongan yang baik. Apa-apa kita berbincang, ada masalah ke tak ada masalah pun kita gathering sama-sama. Apa-apa kita communicate. Mentang-mentang Anik single tak tanya. Tapi tak apa, Anik mungkin juga anak-anak mak. Kenapa kami tanyakan soalan-soalan ni? Kerana ini topik kita, menarik kita pada hari Jumaat ini, iaitu pasangan anak mak. Tapi kadang-kadang pasangan anak mak ni mungkin ada kebaikannya, tapi mungkin kadang-kadang kalau terlalu berlebihan mungkin boleh membawa juga kemudaratan dalam hubungan rumah tangga. Kalau anda ada sebarang komen, pendapat, pengalaman jiran anda ke rakan anda, boleh teruskan kongsikan bersama dengan kami di Facebook WHI TV3. Baik, dan terima kasih sekali lagi kepada tetamu-tetamu kita pada hari ini dan teruskan bersama dengan kami. Jangan ke mana-mana. Wanita hari ini. Wanita hari ini. Ini kain baju tau. Lipat-melipat ni tugas orang perempuan. Bukan tugas orang lelaki. Ingat tak, masa dekat kolej dulu, Mami yang pergi kolej Daish, pergi ambil baju kotor, bawa balik, gosok, cuci semua. Mami tak pernah dera anak Mami macam ni, Mami tak ada siapa yang nak dera Daish dekat sini. Daish yang nak buat. Mami, alah ni semua senang je lah, Mami. Ni Daish yang malu. Dah besar panjang macam ni, baru belajar buat benda ni. Belajar bukan belajar buat benda ni. Awak tu lelaki, belajar buat benda lain. Bukan kerja orang lelaki. Dah tak payah. Kalau cepaka tak boleh buat, Mami boleh buat. Mami. Bukan cepaka tak nak buat, tapi Daish yang nak buat. Kak Ma ni datang kat rumah ni sebab Kak Ma rindu sangat dengan anak Kak Ma. Kita jagakan daripada kecil sampai besar. Kitalah yang melahirkan. Tiba-tiba dia kahwin. Dia dah dibawa lari orang. Tinggallah kita seorang-seorang kat rumah. Bila Kak Ma dah datang kat sini, dia pula tak ada. Dah diarah pula suruh pergi kerja kat restoran. Kak Ma tengok anak Kak Ma tu dan macam berbual kasar aja. Itu dia sedutan untuk muka topik kita pada hari ini, pasangan anak mak. Saya kadang bila tengok macam tu kata, agaknya kalau ada anak lelaki, kalau jadi mak macam mana agaknya? Saya tak tahulah, Allah tak ada rezekikan saya. Bukan kata anak, pasangan pun tak ada. Janganlah macam itu. Tak tahulah. Saya hari Jumaat saya doa. Salah soalan ke saya tanya? Tak. Tapi saya rasa benda ni general. Saya banyaklah rakan-rakan yang berkongsi cerita. Tapi ada juga melalui pembacaan dan sebagainya. Hakikatnya sebenarnya kadang-kadang ada untungnya. Tapi kadang-kadang ada juga kekurangannya bila kita berkahwin dengan pasangan anak mak ni. Sebab kadang-kadang ibu itu sukar untuk melepaskan anak lelakinya di bawah isteri ataupun di bawah jagaan isteri, kadang-kadang kurang percaya dan sebagainya, yang itu juga menimbulkan konflik dalam hubungan rumah tangga, yang mana anak lelaki itu kadang-kadang berbelah bagi dan sebesar tersepit. Yang ini di luar dunia, yang kata di luar mati mak. Ditelan isteri merajuk. Gitu. Kita nak kongsikan topik ini bersama dengan penulis kita yang dah pun berada di studio. Di sebelah saya kita bersama dengan Dr. Azura Hanim Hashim selaku perunding motivasi. Assalamualaikum, apa khabar doktor? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih bersama kita pada hari ini. Doktor menantu kesayangan ke macam mana? Tu saja kan? Dia saya anggap je lah. Alhamdulillah. Okey, kita bersama dengan pasangan yang suami ini sememangnya anak emak yang semua orang pun dah tahu. Dan ini isteri Asya Amerikan dan pasangan anak emak. Banyak topik boleh buat ni. Pasangan romantis. Ternyata siapa kita jemput pada hari ini memang tepatlah untuk topik pada hari ini. Tapi sebelum tu saya dapat rasa dua aura yang pelik kat sini. Saya rasa macam ada aura mak saya dan juga kakak saya dekat sini. Wow. Kenapa Ya tak tahu, saya rasa macam dia satu deja vu dekat sini. Kak Tun tengah tengok ni. Jaga-jaga. Okey, kita nak bercakap tentang anak mak ni. Mungkin kita tanya kepada doktor dah dahulu. Kalau kita bercakap tentang konteks anak mak ni, kita semua ni memang anak mak kan, tapi bagaimana keakraban antara kita dengan ibu bapa kita tu mungkin ada perbezaannya. Tapi istilah anak mak ni sering kali dikaitkan dengan anak lelaki ataupun suami lah. Bagaimana kita sebelum nak bincangkan dengan lebih lanjut, nak melihat konteks ini dalam satu konteks yang mungkin lebih mudah ataupun lebih positif sebenarnya doktor. Okey. Saya suka dengan tajuk ni. Sebab kenapa? Bila cerita pasal tajuk ni, tiba-tiba pagi tadi saya terbaca satu artikel. Dia kata, red flag. Jika kita nak bahagia, tolong jangan berkahwin dengan 4 golongan ni.
Dia kata yang pertama, you nak tahu tak apa dia? Yang pertama, yang pertama keluarga yang ada bad reputation. Saya nak catat. Saya nak catat. Bad reputation. Ya. Yang kedua, yang suka menunjuk-nunjuk. Yang berbangga-bangga. Ya, betul, show off. Yang ketiga, yang ada konflik bergaduh adik-beradik keluarga ni semua. Dan yang keempat, anak mak. Yang terlalu, bukan anak mak macam mana tahu, yang terlalu didiktik oleh ibu ayah, especially mak. Dan memang kajian mengatakan bahawa bila tadi cakap kajian anak mak, anak papa, anak ayah kajian mengatakan bahawa jika kita wanita, kita anak perempuan, memang dia punya rapat tu dengan ayah. Tetapi jika anak lelaki dengan mak, sebab itulah banyak kajian yang mengatakan ataupun isu cerita pasal anak mak ni dikenakan dekat lelaki. Siam menantu. Ya, sebab memang kajiannya begitu. Tapi ada banyak benda positif yang kita boleh lihat dari situ. InsyaAllah. Baik, kita percepatkan di mana ini adalah faktanya. Haris menganak mak. Makin berdepau. Ada fakta. Tolong ambil tisu untuk Haris. Jadi jadi macam ikon anak mak. Secara jujur dan terbuka je, mungkin ada cabaran tersendirilah berkahwin dengan seorang anak mak ni. Secara jujurnya, mula-mula kahwin dengan anak mak ni memang sangat susah. Jujur cakap, Syah memang tak boleh adapt. Kita orang banyaklah selisih faham, tak awal kahwin dulu. Tapi bila dah lama-lama, kita dah tahu perangai mak dia macam mana. So kita kena ikutlah. Walau macam mana pun, tu tetap mak dia. Kita tetap kena respect mak mertua. Kita ibu mertua itu adalah ibu kita juga, kan. Macam Haris sendiri ini kita cakap dari awal tadi, kadang-kadang ini yang membuatkan kadang lelaki lah ataupun suami kadang-kadang tersepit. Yang ibu tentulah itu memang syurga kita, kan, kita sayang, tapi isteri pun memang kita sangat sayang dan sebagainya. Haris sendiri, bagaimana Haris mengambil titik tengah ni untuk menetralkan keadaan? Saya pun lelaki dia sebenarnya susah ni susah sebab dia sebenarnya menjadi orang tengah yang mana dua-dua ni kita sayang. Memang sangat-sangat susah sebab kita tak nak kena jaga hati mak dan kita nak kena jaga hati isteri juga. Kita tak nak dua-dua ni jadi macam jagi yang ni merajuk, yang ni okey, nanti dia jadi macam pelik. Dia rasa macam tak kena. Macam kita kena sentiasa balance. Jadi tu yang saya macam kadang-kadang adalah juga selisih faham tu kadang-kadang side mak, side isteri. Jadi untuk menjadi, jujurlah bagi saya, untuk menjadi orang tengah ni memang sangat-sangat suka. Jadi macam mana Haris mengendalikannya tu? Ya. Itu yang kita nak tahu. Itulah. Alhamdulillah dengan sebab saya ni, ialah dalam masa yang sama kita macam mendekatkan diri dengan ulama'-ulama'. Kita macam ambil tahu juga apa yang patut saya buat kalau jadi macam ni. Okey, patut saya lebihkan mak ke ataupun patut saya lebihkan isteri kalau dalam keadaan macam ni. Setiap situasi itu berbeza dia punya ni. Ada yang situasi kita kena lebihkan mak. Ada situasi yang kita kena lebihkan isteri. Jadi dia macam tu gaya dia. Macam itulah saya. Jawapan Haris ni kita lock lah. Mengikut situasi. Itu anak mak. Sebab tu kita lelaki, kita pemimpin. Betul. Kita nampak serius Okey, tapi doktor, kadang-kadang ini jugalah masalah. Kadang-kadang sebagai orang yang mungkin lebih dewasa, ibu ataupun bapa ni lah, kan, apabila anak-anak ini dah pun mula ada kehidupan mereka sendiri, mendirikan rumah tangga dan sebagainya, kita memanglah sayang anak kita. Dah ibu khususnya melahirkan, membesarkan, dididik dengan penuh kasih dan sayang, kan. Tetapi bila anak-anak ini nak memulakan dimensi baru kehidupan mereka, ada setengah ibu ni dia tak melepaskan. Dia rasa tak boleh tetap merasakan anak saya ni saya punyalah. Jadi makan, pakai, bangun pukul berapa, menantu buat apa, cucu bagaimana, semua nak ditentukan. Jadi itu mungkin boleh menjadi masalah juga dalam hubungan betul. rumah tangga. Bila kita cerita macam ni, sebab ibu ayah ataupun ibu sendiri ni, dia seeloknya dia bagi panduan, tapi bukan bagi keputusan. Setuju tak dengan saya? Setuju. Dan ada satu kata-kata yang saya suka ayatnya. Setiap tingkah laku adalah ada di sebaliknya niat positif. Dan niat positifnya adalah apa? Kasih sayang. Betul. Ibu tu melakukan dengan penuh kasih sayang sebab itu anak dia. Tak boleh lawan sebab itu anak yang dididik, dilahirkan, cannot challenge. Ibu tidak boleh di-challenge oleh isteri. Isteri pula dia kena faham yang itu adalah ibunya. Potong macam mana pun itu tetap ibunya. Nak kutuk macam mana pun itu tetap ibunya. Dia tak boleh. Jadi kat sini sebab ada tiga pihak. Satu pihak adalah pihak ibu, kedua adalah pihak anak iaitu anak kepada ibu, yang ketiga adalah menantu. Jadi tiga-tiga ni perlu faham konsep dan juga apa tanggungjawab mereka untuk nak semuanya harmoni dan neutral. InsyaAllah. Tapi bagaimana kita nak
memberitahu dalam konotasi yang lebih mudah, yang lembut, tak menyakitkan hati. Bahawa kadang-kadang anak-anak ni nak kehidupan mereka sendiri. Taklah macam dah datang rumah. Contoh, ini ada kisah benar. Yang mana dia datang ke rumah anak dia, dia tak kasih menantu tidur dengan anak dia. Dia nak tidur sekali dengan anak dia. Jadi kadang-kadang sampai ke tahap begitu kan. Ada. Macam mana tu, doktor? Itu menarik sebab memang ibu ni kata memang ayat tadi melepaskan tu memang sangat kena. Sangat tepat. Jadi kat sini sebenarnya lelaki ataupun si anak ni dia kena main peranan. Dia yang kena main peranan di mana dia yang kena disiplin, dia kena jaga, dia kena pegang tanggungjawab di mana, dia kena cakap dengan mak dia bagaimana, nak cakap dengan isteri dia bagaimana, nak tunjuk yang dia sangat concern dan sangat hormat kepada mak dia macam mana, tapi dalam pada yang sama dia tak boleh tinggalkan isteri dia. Jadi itu yang kena mainkan peranan yang sangat kuat untuk nak memastikan dua-dua tu dalam keadaan yang stabil, sebab dua-dua emosi dia ups and down. Especially perempuan. Dikatakan perempuan emosi dia memang tak sama macam lelaki. Betul. Jadi memang kena ambil peranan. Saya bila doktor cakap, saya faham perasaan awak dan saya pun macam rasa, saya sebahagian daripada perbincangan lah. Awak anak mak lah. Saya memang anak mak. Anak mak. Jadi saya faham walaupun tak adalah pengalaman yang kritikal dan sebagainya, tapi kita faham dilema itu. Hello, Elina di talian. Okey, kita nak dengarkan dahulu pandangan orang ramai juga tentang topik ini sebelum kita nak borak lagi bersama dengan Aisyah dan juga Haris. Kita dengarkan. Ada baik, ada buruknya. Kalau yang buruknya bila seseorang wanita, isteri berkahwin dengan suami yang merupakan anak mak, nanti akan timbul masalah di kemudian hari. Contohnya macam keputusan yang dibuat oleh suami itu semua akan dikontrol oleh ibu. Saya bukan cakap semua orang tetapi sesetengahnya. Kalau bila dah kahwin tu dia kena pandailah nak timbangkan, jangan pada mak dia pun ada tanggungjawab sendiri kan. So dia kena pandailah bila anak mak ni kalau macam susah sikit lah kan bawa sisik mak kan, jadi keluarga dia pun kena jaga jugalah pada saya lah. Pada saya lah, kalau anak mak ni dia satu je, dia akan lebih pada family dia. So kalau belah kita ni dia macam kurang. So pas saya dengan husband, kita orang lebih saya pula anak mak. Sebab saya memang lepas kahwin mesti dengan mak saya. And then sampailah ada anak, sampailah dia meninggal pun kami duduk satu rumah. Untuk Diana sendiri, sebenarnya husband Diana jenisnya anak mak. Tetapi nasib baik dia bukan anak mak yang orang selalu dianggap negatif. Sebab bila cakap pasal anak mak ni kadang-kadang kita sendiri, and now I'm a mom kan, bila I tengok I sendiri, anak lelaki I, dia punya manja dengan maknya, dengan dia jaga maknya is memang ekstra. So sebenarnya kalau you seorang anak mak tu, kalau dia pandai jaga mak, sebenarnya dia pandailah jaga isteri dia juga. Baik. Terkedu. Betul. Tapi pasal sempatlah bersembang sekejap tadi kan. Memang benda ni terletak kepada lelaki yang harus bijak lah sebenarnya. Bijak untuk mengemudi sebenarnya di antara dua jiwa yang berbeza. Wow. Okey, teruskan. Okey, betul. Okey, kita nak tanya Aisyah lah. Kita dah dengar tentang cabaran dan sebagainya. Tetapi pasti ada sudut positifnya. Kerana biasanya seorang lelaki ini hasilnya adalah dari didikan ibu dan ayah, didikan keluarga. Walaupun bila dah rapat tu maknanya ada ciri-ciri ataupun positifnya yang memberi satu nilai yang baik kepada rumah tangga. Jadi mungkin kalau Aisyah boleh kongsikan lah. Kalau sebagusnya hari ini sebagai seorang mak, apa yang nilai yang diberi pada rumah tangga dan juga Aisyah sendiri? Macam mana? Mana dia pandai jaga isteri lah. Dia okey, senang cerita kalau Syah dengan mak mertua ada, dia akan balance. Dia tak pernah berat sebelah. Contohlah kalau Aisyah ada buat salah, dia akan tegur. Kalau mami terlebih, mak mentua Syah terlebih, dia akan tegur. Macam dia tak pernah berat sebelah. So far hari memang banyak positif lah. Tak ada negatif lah. Tapi Aisyah nak tanya juga kan, kadang pasangan yang anak mak ni anggaplah dia tak ada kat sini kan. Dia tak ada kat sini. Keluar jam. Pasangan yang anak mak ni kadang-kadang dia pun ada expectation tertentu kat kita. Contohnya macam, alah kenapa you masak kari ni tak sama macam mami I masak? Kenapa you masak tom yum? Macam tu. Jadi kalau ada perkara-perkara begitu, ada tak macam Aisyah sendiri mengambil macam langkah contoh telefon ibu mertua ke ataupun bagaimana yang Aisyah lakukan?
Ke dia tak pernah buat macam tu? So far yang masak, Haris yang selalu masak. Dia selalu call mak dia, Mami nak masak macam mana nak masak untuk Aisyah ni. Dia selalu macam tu. Tapi semua Mami okey. Mami kalau nak tanya apa macam apa benda kita tak tahu, nak tahu kan. Dia okey semua benda tu. Boleh je call dia tanya. Jadi bukan akrab lah. Okey, nak tanya Haris jugalah. Okey, bila sebagai anak mak ni kita sangat rapat dengan mak. Mesti macam saya pun rasa macam kita ni ada nilai yang macam kita bawa kepada rumah tangga kita tengok macam mana ibu melayan ayah, ayah melayan ibu. Betul. Jadi adakah itu juga awak bawa juga ke dalam perkahwinan ni, ke dalam rumah tangga ni? Kalau ikutkan saya tengok jugalah cara macam mana ayah saya melayan ibu saya dengan dia punya ibu mertua sekali. Saya ada juga terapkan macam mana dia punya elemen-elemen untuk dia. Orang kata jaga hati, ambil hati ni semua, saya juga masukkan kat dalam hati saya juga. Macam mana cara ayah saya react bila jadi macam ni. So saya pun akan buat macam tu juga. And tadi saya lupa nak tambah sikit yang apa yang ustaz saya cakap. Isteri adalah tanggungjawab, ibu adalah komitmen. Komitmen maksudnya anak bukan saya seorang saja yang patut jaga mak. So kalau saya ada 5 adik-beradik, semua kena jaga mak. Itu adalah komitmen saya. Tapi tanggungjawab saya adalah isteri. Itu yang ustaz saya selalu pesan pada saya lah. Betul juga, tanggungjawab. Itu memang tanggungjawab. Betul. Tapi komitmen yang tak boleh tinggalkan. Bukan komitmen yang macam sekadar macam itu tak. Okey. Farin, tadi doktor ada katakan dari awal tadi kan, ada artikel tentang 4 kategori ni. Tapi kadang-kadang kita lihat macam tak adil pula kan, sebab kadang-kadang ada orang tu memang dia anak tunggal dan sebagainya. Jadi memang kerapat dengan keluarga dia dan sebagainya. Jadi dia memang anak mak. Tapi daripada apa yang Aisyah katakan tadi, kalau kita lihat perspektif yang lain, anak mak yang pandai masak, yang bersungguh-sungguh ingin menjaga isteri dan juga anak-anaknya. Ini kebaikan-kebaikan ataupun perkara-perkara positif yang boleh kita ambil, yang boleh kita, orang kata, semarakkan lagi hubungan rumah tangga walaupun pasangan kita ni anak mak. Saya setuju tu. Sebab kenapa memang dikatakan apabila anak mak, suami kita anak mak, dia ada banyak kelebihan. Contohnya anak mak, suami tu akan pandai menjaga emosi, pandai melayan, pandai buat kerja kan. Jadi tak ke isteri tu macam lebih relax kan, dia ada banyak kelebihan. Dan sebenarnya kalau kita nak jealous dengan husband kita, dengan mak dia, tak boleh. Sebab kita pun bakal jadi ibu. Saya sendiri kalau saya nak cerita, saya sekarang, kalau dulu saya jealous dengan husband saya, dengan mak, tapi sekarang Allah bagi saya 3 anak lelaki, di mana nanti saya pula akan jadi mak mertua. Jadi bila jadi mak mertua, macam mana kita pula? So apabila kita nak rasa jealous ke, emosi dan sebagainya, kenang balik. Cuba letak diri kita dalam keadaan jika kita sebagai ibu mertua, jika kita dalam keadaan suami. So bila kita fikir dalam keadaan macam tu, dia akan jadi lebih rasional dan kuranglah rasa emosi, dan insya-Allah akan lebih harmoni. Insya-Allah. Okey, cukup menarik. Tapi saya doktor nak cakap pasal kita tadi. Kita pandai buat kerja, jaga emosi. Doktor cakap pasal Haris. Haris ada. Okey. Aisyah, okey. Ini juga cukup menarik. Bila Aisyah kata bila dah berkahwin, baru nampak cabaran tu. Tapi kita pun sempat bertanya juga tadi, sebelum kahwin dengan Haris pun dah tahu dia memang anak emak. Jadi apa yang buatkan Aisyah macam, tak apa, aku ambil cabaran ni, aku cintakan dia, apa cabaran yang mendatang, aku sanggup lalui. Apa yang membuatkan Aisyah berani jugalah, walaupun kita tahu kata pasangan anak emak ni ada pro dan kontranya. Sebab kita sayang lah. Dan kita cinta. Memang kita kena sanggup. Terjun lautan api pun kita sanggup. Nak kata... Macam mana cakap you? Susahlah. Boleh bincang jawapan, tak boleh. Kita ada jawab objektif pun. Nak kata, mula-mula dia tak terfikir pun seberat ini sebenarnya. Ini tak tahu. Tapi senang cerita, saya dulu yang nak kat dia betul-betul. Tapi ada tak perbincangan tu? Tapi rasa ada. Kita ada berbincangan. Dia cakap, dia kata, you, mami I garang tau. Tapi time tu dia tak. Cakap, okey je you, I boleh handle. Boleh handle sebab dia tak nampak lagi. Sebab bila dah kahwin, time tu lah baru nampak yang mami ni macam mana garangnya orang. Tapi garang dari segi positif. Jadi sebelum kahwin, saya dah pesan kat dia awal-awal. You, I nak bagi tahu awal-awal tau. Sebab dia memang rapat jugalah dengan mak saya sebelum kahwin kan. You, I nak bagi tahu you awal-awal, mak I garang tau. Garang sangat. Lepas tu dia macam okeylah. I boleh handle punya, you jangan risau. Tapi Aisyah tadi kan dah confident kan. Confident okey. Tapi masa mula-mula nak pergi jumpa mami Haris ni,
berdebar ke ataupun macam benda boleh settle ni. Masa kata inilah keputusan kami akan berkahwin. Saya nak jadi menantu. Mula-mula berjumpa. Mula berdebar, tak bercakap. Kita senyap je. Dah confident, tiba-tiba dah jumpa je senyap pula. Sebab mula-mula kalau ikutkan, dia punya kronologi dia, mula-mula dia datang rumah saya. Dia adalah orang pertama yang saya bawa jumpa mak saya. Mak dia bercakap. Dan orang perempuan yang first saya bawa. Sebelum kita orang kahwin, saya bawa dia jumpa mak saya 2 tahun sebelum tu. Okey, 2 tahun sebelum kita orang kahwin, saya bawa dia jumpa mak saya. Dan time tu mami macam, betul ke ni? Dia macam risau. Ya ke ni? Boy, betul ke ni? Betul ke dia ni? Tapi after that, lepas 2 tahun macam kita berkenal lagi, rapat lagi, and then after that baru mak nampak yang macam kita ni boleh sekali. Tapi dari segi cabaran tu memang sangat apa yang saya nampak lah. Apa yang saya nampak memang sangat-sangat mencabar lah sebenarnya. Untuk dia sebagai seorang isteri ialah, saya ni memang orang kata anak mak yang memang tidur tepi ketiak mak. Tapi yang untung Haris lah. Ya. Ya. And lagi satu alhamdulillah lah yang mami pun percaya pada saya. Dia percaya pada saya yang saya boleh guide Asha ni. Alhamdulillah. Untuk bawa ke dalam family dengan cara yang lebih harmoni dan juga positif. Tapi Haris, mungkin sebenarnya apa yang dilakukan bukan oleh ibu Haris ini, tapi ibu-ibu di luar sana sebenarnya adalah inginkan yang terbaik untuk anak lelaki mereka. Itulah orang kata jasa dan juga pengorbanan seorang ibu kan. Kadang-kadang mungkin orang ada anggapan yang berbeza, doktor. Tapi hakikatnya ibu-ibu ni ingin yang terbaik untuk anak-anak mereka. Macam mana tu, doktor? Ya, betul. Sebab memang anak-anak ni, ibu-ibu ni memang nak yang terbaik untuk anak-anak. Sebab tu kalau boleh yang kahwin tu dengan anaknya nak pastikan sama masakan, sama semua, sama jagaan. Sebab balik-balik kepada ayat kasih sayang. Okey, tak apa. Untuk penghujung ni juga mungkin kita dah lihat, dengar segala yang baik, yang positif dan sebagainya. Tapi mungkin kepada ibu juga kita mengharapkan ihsan kefahaman daripada seorang ibu terhadap limitasi ataupun batas untuk rumah tangga anak-anak ni. Jadi apa nasihat untuk para ibu khususnya? Okey, untuk para ibu memang dinasihatkan. Anak-anak ni kita membesar, kita didik, kita besarkan. Tapi satu ketika kita kena lepaskan. Sebab dia ada life dia. Betul. Sebab anak-anak ni tak selama dengan kita. Jadi yang tinggal hanya kenangan, sebab tu jaga kasih sayang. Dan yang kita kena ingat bahawa dalam ada hadis yang mengatakan bahawa ada 3 kali kan disebutkan ibu, ibu dan kemudian ayah. Jadi maknanya kat sini ibu-ibu faham konsep ibu, dia kena jaga diri dia supaya anak dia sentiasa dengan dia. Tapi maknanya kena harmoni. Supaya anak pun rasa berlapang dada dan sentiasa dia doi. Pada lagu tema. Apa dia? Let it go. Okey, tapi Aisyah dengan Haris mungkin sedikitlah orang kata dalam mengharungi bahtera perkahwinan memang ada macam-macam asam garam ni kan. Macam mana anda berdua mencari titik tengah untuk terus membahagiakan diri anda dalam masa yang sama menggembirakan juga ibu dan ayah. Macam mana saya fikir macam ni lah. Cinta saya macam mana pun yang pertama tetap ibu saya. Walaupun dia datang yang kedua, tapi cinta dia tu memang tak boleh nak siapa-siapa pun tak boleh lawan. Macam mana pun ibu saya tetap nombor 1. Dan dia pun faham pasal benda tu. Dan saya rasa disebabkan itulah sebenarnya yang membuatkan kami ni lagi orang kata tak ada pergaduhan selepas pada tu. Mula-mula tu memang ada perselisihan faham tu. Tapi after that, bila dia dapat faham, and saya bersyukur sangat-sangat bila dia dapat faham, dan saya harap-harap dekat orang kat luar sana pun, benda ni dia take time. Dia memang ambil masa. Dia tak boleh benda ni dalam masa 1 hari terus settle masalah ni. Tak. Saya pun kira kita dah berapa tahun? 2 tahun kahwin. Dekat. Senang cerita, sebagai isteri tu kena main peranan lah. Jangan terlampau jealous bila suami dengan ibu dia. Sebab kita kena tahu, yang tu tetap ibu dia, tetap sugar dia. Kita ni kena ikutlah dia. So far suami saya pandai jaga hati. Haris, terima kasih. Sayang. Terima kasih sekali lagi. Kami tak boleh nanti kat Visa. Aisyah dan juga Dr. Azura. Kalau awak tanya saya, sebenarnya ibu tu nombor 1 tempatnya tersendiri. Isteri ni ada di tempatnya tersendiri. Cinta sampai ke syurga kepada mereka. Betul. Dan sekali lagi terima kasih kepada tetamu-tetamu kita. Dan sebelum kita berehat, ada sesuatu yang kita nak ceritakan juga. Ni cerita pasal anak, cerita pasal macam Haris pun suka main bola juga. Ni ada sesuatu yang cukup menarik. Ni dia. Abbott membawakan program pendidikan Pediasure Grow to Great musim ketiga, hasil kolaborasi dengan rakan nutrisi globalnya kelab bola sepak Real Madrid yang menampilkan dokuseri 6 episod baru-baru ini. Dan minggu ini Pediasure Grow to Great telah datang ke episod
terakhir. 14 bintang bola sepak juga akan mengakhiri perjalanan mereka dalam program ini. Jom kita saksikan Pediasure Grow to Great Ahad ini 7.30 malam di TV3 bersama hostnya, Fiza, siapa? Farid Ahmad. Yeah. Itu kita nak kena mention ya. Grow to Great musim ketiga hari Ahad jam 7.30 malam. Baiklah, kita dah kongsikan pelbagai input-input daripada perbincangan kita ini. Semoga ada titik tengahnya, ada jalan penyelesaiannya dan bahagia terus menyinari kita semua, insya-Allah. Kita nak berehat dahulu seketika. Sekembalinya nanti kami nak kongsikan sesuatu juga untuk anda. Jangan ke mana-mana. Wanita hari ini. Wanita hari ini. Kembali bersama kami di Wanita hari ini dan kami nak kongsikan sesuatu kepada anda bersempena dengan hari Jumaat ni, yang mana baru-baru ini ada aktiviti yang dijalankan, iaitu aktiviti kebajikan yang dijalankan oleh Munawarin bersama dengan Persatuan Bakat. Kita saksikan. Perasaan ini tak boleh dibuat-buat. Dia lahir, datang secara dari dalaman. Kalau kita benci, kita boleh nampak. Mula-mula kita datang dengan perasaan yang kita tidak suka dengan pasangan kita. Tiba-tiba balik kalau kita boleh senyum, ya, dapat bersama-sama keluarga, dapat merasai kehangatan cinta itu. Bersempena dengan program kerjasama yang dilakukan baru-baru ini, Munawarin bersama Badan Kebajikan Keluarga Angkatan Tentera Bakat telah menganjurkan program Seminar Keluarga Mawadah yang melibatkan lebih kurang 32 pasangan terdiri daripada anggota Tentera Darat Malaysia. Bukan sahaja ia bertujuan bagi membantu membimbing pengurusan keluarga dalam Islam, malah ianya juga bertujuan bagi mengenal pasti punca konflik dan cara yang terbaik dalam mengatasinya antara pasangan. Program Mawadah pada hari ini adalah tidak lain tidak bukan kerana Bakat itu sendiri adalah Badan Kebajikan Keluarga Angkatan Tentera. Kami ingin menolong pada semua ahli keluarga tentera yang mempunyai masalah kekeluargaan. Kerana kita tahu tentera adalah seorang yang kuat, yang kita nampak seperti besi, tetapi sebenarnya tentera juga adalah manusia. Ya, kita mempunyai masalah, kita ada anak, ada keluarga dan tidak lari dari dugaan hidup. Jadi Bakat mengambil inisiatif mencungkil apakah masalah sebenar yang terjadi di dalam keluarga ini. Antara aktiviti yang dijalankan sepanjang 3 hari 2 malam adalah seperti aktiviti riadah sukan dan rekreasi, sesi kaunseling serta bengkel keluarga bersama dengan tetamu jemputan. Dapat meluangkan masa bersama pasangan, ianya sekaligus meningkatkan lagi keharmonian serta keintiman keluarga antara suami isteri serta anak-anak. Dari masam-masam mula-mula bertemu masam, akhirnya boleh bersentuhan tangan, saya rasa itu sudah menunjukkan impak yang sangat besar. Perasaan ini tak boleh dibuat-buat. Dia lahir, datang secara dari dalaman. Kalau kita benci, kita boleh nampak. Tetapi kalau kita mula-mula kita datang dengan perasaan yang kita tidak suka dengan pasangan kita, tiba-tiba balik kalau kita boleh senyum, ya, dapat bersama-sama keluarga, dapat merasai kehangatan cinta itu. Jadi ini adalah salah satu inisiatif yang diambil daripada pihak Munawari untuk memberikan sedikit sokongan, bukan sahaja dari segi kewangan, malah dari segi tenaga kepada organisasi-organisasi yang kita tidak, tanpa kita sedari, memerlukan sokongan kuat daripada organisasi seperti kami. Selain dapat meluangkan masa bersama, bagi mereka yang menyertai program ini, pastinya dapat melakar momen istimewa yang bakal dikenang sehingga ke akhir hayat. Perkongsian dan pengisian yang dirancang secara tidak langsung dapat mengembalikan kemanisan hubungan di antara pasangan suami isteri yang terlibat. Kita ada 7 modul, semuanya interaksi bersama, dialog bersama, kita ada tazkirah, kita ada solat duha, kita ada banyak-banyak lagi untuk merapatkan. Dan itu saya nampak di antara program-program yang dilakukan dan banyak sekali adalah dialog lah. Harapan kami di Munawarin insya-Allah akan lebih banyak lagi program seperti ini di masa akan datang dengan lebih cemerlang lagi.
Ternyata program seminar seperti ini mampu membantu pasangan untuk membaik pulih hubungan sekaligus dapat dijadikan sebagai satu inisiatif yang mampu memberi impak positif terhadap hubungan suami isteri. Semoga kerjasama hebat ini akan dapat diteruskan lagi pada masa yang akan datang. Tahniah kepada pihak Munawwarin kerana satu inisiatif program yang cukup baik untuk terus menyeratkan rumah tangga dan juga keluarga sebenarnya. Keluarga mawaddah. Mawaddah warahmah. InsyaAllah. Kita nak berhenti berehat dahulu, Fahrin. Pastikan anda terus bersama dengan kami untuk kita ketahui apa antara pengisian yang bakal kami bawakan pula pada minggu hadapan. Kita berehat dahulu. Wanita hari ini. Wanita hari ini. Sampai ke penghujung siaran kita untuk hari ini. Tetapi kalau untuk pengetahuan semua juga di Facebook sepanjang perbincangan kami tadi, banyak juga komen-komen yang dikongsikan. Banyak juga yang menarik. Antaranya Fiza, ini daripada Haziq Raji. Silakan. Dia kata anak mak ni kebanyakannya sinonim kepada anak manja. Mengada-ngada, ikut cakap mak, kerja orang perempuan. Namun, janganlah semua perkara dicampur adukkan. Ada perkara yang perlu dijaga, ada perkara perlu dilakukan, ada perkara perlu rahsiakan dari emak. Ini bagaimanalah ini saya setuju ni. Mengemudi itulah kan? Ya, betul. Bijak Haziq, bijak. Terima kasih. Dan satu lagi daripada Ana Juliana. Dia kata anak mak ni bukan tak boleh. Bagus juga. Tapi jangan sampai anak tu langsung tak boleh bersuara dan tak boleh buat keputusan sendiri. Ini juga saya setuju kerana antara lainnya juga bila kita bergelar seorang suami, kita harus juga bersedia untuk mengetahui yang bahawa kita nak menjaga seseorang, iaitu isteri kita. Jadi kita kena pastikan kematangan kita dan juga kita harus tahu jugalah bagaimana untuk dengan bijaksananya kita tahu ibu itu diletakkan mana dan isteri itu tanggungjawab kita tu harus kita laksanakan juga. Betul-betul. Yang paling penting sekali bagaimanalah kita nak mencari titik tengahnya kan. Hakikatnya menjadi seorang suami itu pun bukan mudah juga ya. Nak mengemudi rumah tangga dalam masa yang sama, nak meneruskan menjalankan komitmen macam Hanis cakap tadi, antara komitmen dan juga tanggungjawab. Tapi suka juga sebelum kami berundur ini nak kami ingatkan kepada anda semua, macam biasalah kan, kalau mungkin anda nak ada aktiviti riadah bersama dengan keluarga, pastikan anda semak dahulu keadaan cuaca. Kalau nak ada perjalanan jauh dan sebagainya, cek tayar, angin dan sebagainya bagi mengelakkan barang kemudaratan daripada berlaku. Dan tidak kira ke mana juga destinasi anda, mungkin terutamanya aktiviti-aktiviti luar lah. Pastikan bawa kelengkapan keselamatan yang cukup dan mengambil tahu keadaan sekeliling serta seperti mana Fiza katakan tadi, keadaan cuaca dan sebagainya. Tetapi sebelum tapi apa? Tapi kadang-kadang orang dah ingat, dah pesan, tapi kita rasa macam tak dihargai. Oh ya, tak dihargai. Apa kita nak buat? Adakah kita nak terus merajuk melarikan diri ataupun kita nak terus berada dalam keadaan tu? Macam mana? Tak tahulah, kadang-kadang ada orang dah ambil keputusan macam pergi kat hujung bucu katil, dia menangis. Itu topik kita pada hari ini nanti, iaitu tidak dihargai. Kalau rasa tak dihargai, bagaimana agaknya situasi ini dan apa yang harus kita lakukan? Betul, macam-macam konteks tak dihargai ini. Mungkin anda rasa tak dihargai dalam keluarga, tak dihargai dalam perhubungan, tak dihargai oleh rakan-rakan, dalam persahabatan atau di tempat kerja dan sebagainya. Ini nak kita kongsikan pada hari Isnin nanti. Jadi jaga diri anda, selamat berhujung minggu dan insya-Allah kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye. Dia permaisuri kepada si suami, kepada anaknya, dia ratu di hati. Tunggak keluarga, kalau bukan dia siapa lagi? Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Usahawanti, ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Dia usahawati aliran masa kini, dia penyambung warisan istri kandi. Dia lemah lembut, baik budi pekerti, tapi